Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan PLC yang berfokuskan dialog prestasi, iaitu prosedur pelaksanaannya. Dan untuk makluman, pihak kementerian telah pun mengeluarkan sebuah buku iaitu Kit PLC untuk membudayakan PLC ini di sekolah. Dan antara yang disebutkan ialah Kit PLC ini merupakan medium pengajaran melalui proses kolaboratif antara guru dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan PDC. Okey, so tanpa membuang masa, kita teruskan. Jadi di dalam buku ini, tuan-tuan dan puan, disebutkan beberapa strategi dan alat kolaboratif. Antaranya ialah dialog refleksi, perkongsian amalan terbaik, fokus secara kolektif terhadap pembelajaran murid, kolaboratif dan berkongsi norma dan nilai. Dan untuk tajuk hari ini iaitu dialog prestasi terdapat di dalam strategi kolaboratif. Jadi kita lihat bagaimanakah dialog prestasi itu dilaksanakan dan apakah definisinya. Definisi bagi dialog prestasi merupakan forum atau perbincangan berfokus untuk menyemak prestasi dan isu-isu berkaitan berdasarkan data dan fakta serta diakhiri dengan penyelesaian masalah, langkah-langkah yang konkret dan tindakan susulan. Itu ialah definisi bagi dialog prestasi. Dan terdapat 4 objektif mengapa dialog prestasi ini perlu dilaksanakan. Pertama sekali ialah untuk menetapkan sasaran, mengukur prestasi dan mengambil tindakan susulan. Objektif yang kedua ialah forum ini boleh dikemukakan untuk mengemukakan isu-isu yang menghalang kemajuan dan menganalisis data untuk menentukan punca masalah. Dan yang ketiga objektifnya untuk sebagai forum perbincangan menyelesaikan masalah, mengenal pasti intervensi dan berkongsi amalan terbaik. Dan objektif terakhir ialah untuk mengenal pasti masalah yang tidak dapat diselesaikan dan dapat mengemukakannya ke peringkat yang lebih tinggi. Itulah objektif yang disenaraikan. Dan kita lihat apakah prosedur yang diamalkan. Biasanya disarankan prosedur FIS, iaitu Focus, Improve dan Share. Jadi kita bayangkan kita berada dalam satu forum ataupun satu dialog prestasi. Pertama sekali yang kita perlu lakukan ialah dialog prestasi tersebut mestilah mempunyai fokus. So, perlu menentukan fokus objektif perbincangan. Yang kedua, kita perlu menyediakan data yang telah diverifikasi. Dan seterusnya menyediakan bahan pembintangan. Tentulah sebelum kita melakukan sesuatu perlulah melakukan mencari bahan-bahan untuk pembintangan dahulu. Okay. Dan diteruskan dengan dialog secara kolaboratif berkaitan isu prestasi, punca dan cabaran-cabaran. Selain daripada itu, kita boleh berkongsi amalan terbaik. Contohnya mungkin yang telah dilaksanakan dalam program-program yang sebelum ini, dan boleh dalam forum ini boleh kita berkongsi pengalaman-pengalaman terbaik tersebut. Dan seterusnya ialah mencatat keputusan untuk pendokumentasian. Masuk kepada tahap yang kedua, fasa kedua iaitu improve. Improve ini maksudnya ialah kemungkinan kita telah pun melaksanakan dialog prestasi yang pertama. Jadi dalam dialog prestasi yang kedua ini, maka kita perlulah berfokuskan kepada isu penyelesaian, pembentangan prestasi intervensi yang telah pun dilaksanakan dalam dialog prestasi yang pertama, perkongsian amalan terbaik. Sekali lagi, sekiranya terdapat amalan-amalan terbaik yang boleh kita amalkan, boleh berkongsi dalam forum tersebut. Pembentangan fokus masalah baru dan punca masalah. Sekiranya program-program yang dijalankan itu terdapat masalah-masalah baru yang belum lagi dikenal pasti, maka dalam DP kedua ini boleh kita kenal pasti dan kita mencari intervensi
dan memutuskan intervensi yang perlu kita laksanakan. Seterusnya, mengemukakan masalah untuk sokongan profesional dan melaksanakan tindakan susulan terhadap intervensi-intervensi yang telah kita laksanakan, serta membuat penilaian keberkesanan dialog prestasi tersebut, kita yang pertama itu, dan membuat pemantauan keberkesanan tindakan-tindakan susulan kita. Dan seterusnya, bahagian share, maka menyediakan laporan dan perkongsian amalan terbaik sebagai salah satu daripada dokumentasi. Seterusnya, sekiranya tuan-puan memilih untuk tidak menggunakan kaedah FIS, bolehlah menggunakan kaedah yang disarankan oleh dalam BTP ini, iaitu yang mengandungi proses pengumpulan data, analisis dan laporan, isu, punca dan perancangan tindakan sebelum diakhiri dengan pelaksanaannya. Seterusnya saya tunjukkan contoh, dan saya amat berterima kasih kepada PPD Batu Pahat Johor Bahru yang sudi berkongsi kaedah ataupun contoh pelaporan DP yang dilaksanakan di sana. Tuan-tuan dan puan boleh lihat dari sini. Okey, contoh yang pertama. Dan di sini saya senaraikan contoh yang kedua, pelaporan pelaksanaan intervensi juga. Dan ketiga, pelaporan intervensi yang dipermudahkan berdasarkan kepada daripada DP, contoh laporan DP dari Batu Pahat tadi. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan tidak mahu menggunakan contoh laporan itu, bolehlah menggunakan contoh laporan yang konvensional. Okey, yang sebegini bentuknya, iaitu masukkan bilangan, isu, punca, pelaksanaan intervensi dan tarikh pelaksanaan. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan untuk menggunakan borang ataupun persediaan yang sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat untuk pelaporan dalam prestasi tersebut. Sekian, terima kasih.